memilih untuk mengambil tajuk sejauh manakah profesionalisme perguruan di Malaysia dan sumbangan positifnya kepada pembinaan sahsiah pelajar. Baiklah, kita pergi kepada pengenalan. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPPM 2013 hingga 2025 telah digubal untuk merealisasikan matlamat pendidikan negara iaitu untuk mencapai kedudukan 1/3 teratas dalam sistem pendidikan terbaik di dunia. Apa itu profession? Okey, menurut Kamus Dewan, profession adalah satu bidang pekerjaan khasnya yang memerlukan pendidikan dan kecekapan serta kemahiran yang tinggi dan latihan yang khas. Contohnya perundangan perubatan perguruan. Menurut Mokson Sang 1956, suatu pekerjaan yang khususnya dan dijalankan oleh seseorang yang mempunyai kelulusan ikhtisas yang cukup, bermutu, berdedikasi, jujur, bertanggungjawab dan bermoral tinggi, mempunyai autonomi bertugas serta mematuhi kod etika yang telah ditentukan. Maksud keguruan menurut Kamus Dewan ialah tugas dan tanggungjawab kerjaya sebagai guru. Maksud profesionalism keguruan ialah dikaitkan dengan ciri profesional seperti kelayakan menjadi pegawai perkhidmatan pendidikan, etika profesional dan diiktiraf oleh badan profesional. Okey, kita pergi kepada ciri-ciri guru yang profesional. Okey, yang pertama, guru yang adil mestilah bersikap adil dan saksama kepada semua murid di sekolah tanpa mengira latar belakang bangsa dan sosioekonomi murid. Seterusnya, guru yang mahir dalam teknologi maklumat terkini. Guru perlu sentiasa meningkatkan kemahiran ICT untuk diaplikasikan dalam PDP kelas agar proses PDP lebih aktif dan lebih menyeronokkan lagi. Seterusnya, guru yang memahami kandungan kurikulum. Guru haruslah memahami isu kandungan dengan baik seperti kesediaan guru dalam pengendalian dan penyampaian bahan pengajaran dan pembelajaran. Dan yang terakhir, guru yang beretika serta bermoral tinggi. Penerapan dan pengamalan etika moral yang tinggi mestilah ditonjolkan oleh semua guru supaya dapat dijadikan tauladan yang baik kepada murid kerana guru merupakan ejen yang penting dalam pembentukan akhlak kanak-kanak. Peranan guru dalam membentuk sahsiah pelajar, berfikir holistik dan kreatif, berfikir strategik, meneraju perubahan, pembimbing dan mentor, penggerak dan pelaksana keguruan, faham dan melaksanakan etika perguruan dengan mencintai profesi perguruan itu sendiri. Contoh, guru bukan bekerja dapatkan gaji semata-mata, tetapi mesti ada matlamat dan visi untuk melahirkan atau mendidik pelajar ke arah dengan lebih baik. Bersikap ingin belajar. Guru perlu mempunyai sikap ingin belajar sepanjang hayat kerana ia amat penting untuk guru itu sendiri. Komitmen yang tinggi. Guru harus mempunyai komitmen yang tinggi untuk memastikan murid-murid dapat pendidikan yang berkualiti. Contoh, melalui kecemerlangan keputusan pemeriksaan awam seperti SPM. Ambil peluang. Guru perlu mengambil peluang untuk meningkatkan diri dengan menerima lebih banyak pendedahan terkini melalui dalam bidang pendidikan. Menggunakan teknologi. Memanfaatkan teknologi pendidikan yang relevan untuk dapat meningkatkan efisiensi pengajaran mereka dan memberikan pengalaman belajar yang lebih baik kepada pelajar seperti penggunaan projektor dan smart TV. Kolaborasi dan networking. Menyertai komuniti guru-guru, seminar, konferensi pendidikan supaya guru dapat menyampaikan dan memberi idea baru dan bertukar idea. Antara faktor utama yang mempengaruhi pembangunan profesionalisme keguruan adalah yang pertama, persekitaran organisasi iaitu keadaan organisasi di mana seorang guru bekerja memainkan peranan yang penting dalam pembangunan profesional. Faktor seperti budaya sekolah, kepimpinan dan sokongan yang diberikan oleh pihak pentadbiran sekolah dapat mempengaruhi keupayaan guru untuk berkembang. Yang kedua, budaya profesional. Budaya profesional dalam kalangan guru dan juga di dalam institusi pendidikan secara keseluruhan memainkan peranan penting dalam pembangunan profesional. Ini termasuklah norma, nilai dan amalan yang ditetapkan untuk meningkatkan standard profesional guru. Yang ketiga adalah latihan dan pembelajaran. Program latihan dan pembelajaran yang disediakan untuk guru memainkan peranan utama dalam pembangunan profesional mereka. Ini boleh meliputi peluang untuk menghadiri kursus latihan, seminar, bengkel dan juga pembelajaran berterusan.
Yang keempat adalah sokongan dan sumber-sumber yang disediakan. Sokongan yang diberikan oleh pentadbiran sekolah, pihak pendidikan tempatan dan juga organisasi profesional adalah penting dalam pembangunan profesional guru. Ini termasuk sokongan dalam bentuk bimbingan, mentor kelas, sokongan dan juga serta akses kepada bahan dan sumber pendidikan yang berkualiti. Seterusnya adalah kepentingan profesionalisme keguruan. Yang pertama, melahirkan para guru yang bersemangat tinggi dan berkualiti. Yang kedua, membantu sistem pendidikan di negara kita. Yang ketiga, mempersiapkan guru dalam menghadapi pelbagai perubahan sistem dan sentiasa bersedia menghadapi cabaran. Yang keempat, meningkatkan mutu pendidikan Malaysia. Dan yang terakhir adalah melahirkan para pelajar yang berkualiti dan generasi yang baik. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan tentang implikasi profesionalisme keguruan kepada guru. Okey, ianya dapat melahirkan guru yang versatile, iaitu guru yang sanggup dan dapat melakukan apa sahaja yang diminta dalam skop yang telah ditetapkan tanpa sebarang rungutan di belakang. Okey, para guru juga akan menjadi lebih kreatif dan inovatif untuk menjadikan sistem penyampaian PDP menjadi lebih efektif, menarik dan menyeronokkan. Seterusnya, ianya dapat mempengaruhi minat pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Yang keempat, membantu meningkatkan prestasi pendidikan dalam negara kita. Seterusnya, ia membawa perubahan dan cabaran terhadap profesion keguruan termasuk pengubahsuaian fungsi dan peranan guru. Ianya juga mempengaruhi pelajar untuk terus belajar dan bersemangat, motivasi pelajar menjadi semakin meningkat. Okey, seterusnya menjamin kecemerlangan pencapaian akademik di mana personaliti guru yang baik dapat meningkatkan motivasi pelajar. Dan akhir sekali, ianya dapat melahirkan pelajar menjadi insan yang berintelektual. Kelas slide seterusnya ialah profesionalisme keguruan di Malaysia memberi sumbangan positif kepada sahsiat pelajar. Okey, yang pertama ialah sebagai model peranan. Guru yang profesional menjadi model peranan yang baik bagi pelajar dalam membangunkan sahsia. Mereka menunjukkan sikap, nilai dan tingkah laku yang dihormati dan dijadikan contoh oleh pelajar. Kemudian pendidikan holistik, di mana guru profesional di Malaysia ini memperjuangkan pendidikan holistik yang tidak hanya memberi tumpuan kepada pencapaian akademik sahaja, tetapi juga pembangunan sahsia pelajar melalui pendekatan yang menyeluruh. Kemudian kemahiran sosial dan emosi, di mana guru yang profesional ini membantu dalam membangunkan kemahiran sosial dan emosi pelajar. Mereka memberikan perhatian kepada aspek kecerdasan emosi dan membantu pelajar menguruskan emosi serta hubungan sosial dengan baik. Seterusnya, etika dan moral guru, di mana guru-guru yang profesional ini memainkan peranan penting dalam membentuk nilai etika dan model pelajar. Mereka mengajar pelajar dengan teladan yang memupuk nilai-nilai murni di kalangan pelajar. Akhir sekali, itu kesedaran diri, di mana guru yang profesional ini boleh membantu pelajar memahami potensi diri, kekuatan dan kelemahan mereka. Mereka memberi sokongan dan bimbingan untuk membantu pelajar membangunkan keyakinan diri dan kesedaran diri yang positif. Itu sahaja, terima kasih dari saya. Okey, seterusnya saya akan membincangkan berkaitan cabaran profesi perguruan. Okey, yang pertama ialah cabaran dalam bilik darjah. Cabaran dalam bilik darjah ini merujuk kepada guru harus memastikan murid berada dalam keadaan disiplin yang tinggi dan sahsiah yang tinggi untuk mereka minat belajar. Okey, yang kedua ialah cabaran di sekolah. Cabaran di sekolah ini berkait rapat dengan pihak sekolah harus memastikan disiplin pelajar dan tiada salah laku pelajar dari segi sosial dan sebagainya. Okey, yang ketiga ialah cabaran dalam sistem pendidikan. Cabaran dalam sistem pendidikan pada masa sekarang ialah lebih kepada cabaran penggunaan teknologi maklumat yang selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan kita. Oleh itu, guru haruslah memastikan mereka mempunyai pengetahuan dalam penggunaan ICT. Yang keempat ialah cabaran dalam masyarakat. Cabaran dalam masyarakat ini merujuk pada kaum guru perlu mempunyai kesediaan menerima sebarang penemuan baru. Seterusnya,
berkemampuan untuk mengaplikasi penemuan baru tersebut di dalam profession bagi kepentingan rakyat. Yang kelima ialah cabaran globalisasi. Okey. Ia merujuk kepada kesan globalisasi dan liberalisasi menuntut guru yang berilmu agar celik dan mahir dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi TMK. Okay. Dalam suasana alat baru yang berorientasikan TMK, teknologi memainkan peranan yang besar dalam pendidikan. Okey, seterusnya ialah kesimpulan. Guru perlu bergerak ke hadapan supaya kompetensi guru dapat memenuhi standard perguruan Malaysia. Selain itu, guru perlulah lebih kreatif dalam mendidik pelajar supaya dapat melahirkan pelajar yang berdaya saing dengan dunia luar.